Nas, kita nak cerita pasal apa beza bersugi, apa itu bersiwak, apa itu gosok gigi. Dekat gigi juga? Tak, aku tahu beza dia. Tak tahu. Okey, tak tahu. Jadi pagi ni kita bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Assalamualaikum Ustaz Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ustaz dah gosok gigi Ustaz? Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Ustaz, kita ni confuse lah Ustaz. Apa beza gosok gigi, bersiwak, bersugi? Oh, 3 sekali Oh. Cuba Ustaz terangkan Ustaz. Nabi SAW ada satu sabdaan Nabi, riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Kata Nabi, kalau tidak menyusahkan umat aku ataupun tak menyusahkanlah atas seluruh manusia ni, aku akan perintahkan mereka bersiwak Okey. pada setiap kali nak pergi solat tu kena siwak. Baik. Soalan tadi tu, siwak ni sama ke dengan berus gigi? Dan kalau kita lihat tafsiran-tafsiran daripada fuqaha, ya, Okey. siwak ni hukumnya satu mustahab ataupun sunat. Benda yang sangat disukai Baik. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan benda ini diperintahkan oleh Nabi. Sebenarnya isyarat tadi tu, kata Nabi, kalau tak susah, kita nak bagi tahu susah tidak susah ni kecintaan kita. Kalau kita cinta, susah tak? Ada susah tak? Tak. Tak ada susah. Tak ada. Lautan api kan kurenangi lah, macam-macam kita kata kat situ kan. Okey. Jadi sekarang ni takrifan siwak itu apa dia? Takrifan siwak itu pun fuqaha dah beritahu bahawa membersihkan mulut, gigi berkaitan dengannya dalam bahagian rongga-rongga yang sepatutnya, yang seangkatan dengannya, dengan apa cara sahaja, ya. Okey. Termasuk yang Nabi tunjuk situ ialah memberus. Maka kalau tujuan membersihkan gigi dan sekitarnya bagi menghilangkan kesan bau-bauan mulut, makanan dan sebagainya, maka dia juga tertakrif di bawah arti bersiwak. Bersiwak. Okey, Jadi tak ada masalah dah. Cuma kalau kita nak kata alat yang digunakan untuk bersugi, dan bahasa kita dia kata bersugi atau bahasa Arab atau siwak, ya. Dia boleh guna kayu atau dahan zaitun ataupun pelepah kelapa. Nenek saya dulu dia bersiwak guna apa tu? Kenapa? Dia guna sabut pinang tu. Sabut pinang. Sabut Pinang tu dia katik bagi bentuk 3 segi. Dia katuk bagi keluar dia punya macam berus gigi tu. Yes. Dia punya rambut tu. Yang tu yang dia berus. Okey. Janji Tapi bersihkan baginda dalam beberapa riwayat menggunakan akar pokok arak. Ini berdasarkan daripada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Aku potong untuk Rasulullah alat gosok gigi daripada akar kayu arak. Jadi yang seumpama dengannya, walaupun sekarang tak guna kayu arak dah, guna benda yang bersifat berus. polimer atau sebagainya, maka dia dikira sebagai bersiwak. Okey. Pakai arang boleh arang Ustaz? Arang mana ada berus? Arang tu dia dikira bahan. Bahan. Digunakan Okey. untuk berusnya arang. Saya memang pernah guna arang dulu. Oh, ya ke Ustaz? Pernah guna arang dengan garam bukit. Okey. Oh, terbaik. Ada satu hadis ni, kita pernah dengar. 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu lebih baik pahalanya daripada 70 rakaat sembahyang dengan tidak bersugi. Banyak tu. Dengan sugi je Cuma Cuma kita nak tahu hadis ni dia sahih ataupun betul tidak, macam mana. Jadi kita tanya Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Macam mana tu Ustaz? Hadis yang dibacakan tadi tu adalah hadis sahih. Oh, dia sahih. Hadis sahih. Baik. Mafhum hadis tu, maksudnya rakaatain, 2 rakaat yang ditunaikan oleh seseorang dalam keadaan dia memberus gigi, bersugi, bersiwak, bubuhlah perkataan apapun yang menjurus pergi kepada makna yang sama, maka kelebihannya itu pada pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat solat dengan tidak bersugi. Yang ini kita kena syarah lah hadis ni. Tengah orang dia faham macam ni. Dia berus gigi bagi elok, lepas tu dia semayang 2 rakaat, lepas tu 70 rakaat dia tak semayang dah. Dia punya matematika konon-konon A+ lah. Rupa-rupanya matematika dia fail pada sudut akademik dia pun fail. Pada sudut di sisi kefahaman agama pun fail. Kefahaman agama tu yang akademik sebenarnya. Jadi kita nak fahamkan di sini maksudnya kelebihan pahala atau apa sahaja dalam bentuk pemberian di sisi Allah kepada dia. Yang lebih besar sebenarnya bila kita buat ibadat ni, jangan jadi hamba yang tamak. Asyik buat ibadat nak pahala tu hamba yang tamak, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita kena jadi hamba yang pengasih, pencinta, perindu Allah. Kita buat, bila kita buat tu
Sebab nakkan saya sebut perkataan tadi pada soalan pertama, mustahabnya yang disukai oleh Allah, yang paling disukai oleh Rasulullah, Ya. tentunya dia akan memberi lebih kepada Lebih kita. baik, insya-Allah. Jadi ulama juga ada kata maksud kelebihan di situ ialah solat sunat, maksudnya pahala-pahala yang diberikan kepada dia. Pelbagai pandangan dan juga apa sahaja yang para ulama bagi tu kita terima, termasuklah pagi ni bab bersugi. Bersiwa. Sebab itu kalau orang yang bersugi ni sebenarnya paling disukai oleh orang lain. Itu secara fitrah. Bila kita lihat dalam agama kita, Masya Allah, rupa-rupanya Nabi bagi tahu satu benda yang sangat-sangat cantik. Ada satu hadis ada satu hadis dia kata asiwaku, bersugi itu kata Nabi SAW, dia menyucikan mulut dan mendatangkan keredaan mardatu lirab, maksudnya dia menghadirkan redha Allah SWT. Ini hadis riwayat daripada Imam An-Nasai. Ya. Okey. Okey. Baik. Kalau kita bersugi Yep. dengan menggunakan kayu sugi, kita ada Pahala sunnah ada lah, pahala ya. sunnah. So biasanya kayu sugi ni akan dibawa dalam poket kan. Betul. Kalau dalam zaman sekarang ni kita ganti kayu sugi tu kepada Dengan buku gigi. bersugi. Ada tak pahala sunnah tu? So kita tanya Ustaz Muhammad Rozi Rajab. Macam mana tu Ustaz? Berdasarkan kepada kita ambil konklusi atau kesimpulan ataupun natijah kat ujung tu kan. Jadi para fuqaha ni siapa dia orang yang sangat-sangat faham dengan agama faqih. Apabila dia bentangkan, dia syarahkan, semua itu berdasarkan adillah, dalil-dalil, hujah-hujah. Dia dapat satu kesimpulan. Jadi bersih gigi ni guna satu alat yang dinamakan berus gigi. Tujuan hilangkan bau mulut, warna kuning, pelak-pelak yang tak selesa. Jadi satu benda yang kita kena lihat kat hujung tu, dia sama guna tujuan atau fungsi dengan penggunaan kayu siwak tu, yang selain sifatnya kesat, siapa-siapa pun, Anas ke, Mawi ke, Anas ke, atau saya yang sedang bercakap ni, Muhammad Rozi ni ke, kalau dia tunaikan satu tuntutan yang Nabi sebut tadi tu, dia gunakanlah alat apa pun yang bersifat sebagai kesat, jadi dan menyucikan, nak membersihkan, maka dia disertai dengan niat nak dapat redha Allah, nak dekatkan diri pada Allah. Baik. Nak ikut sunnah yang Rasulullah tunjuk. Sunnah itu datang daripada perintah Allah. Dia juga baca basmalah, baca doa. Dia kena mulakan sebelah kanan. Yes. Maka itu sama dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu benda, jika kita menggunakan kayu siwak, benda yang asal macam Nabi guna, lebih afdal. Tu. Dan boleh diberikan lebih keutamaan lah. Sebab Rasulullah menggunakan cara yang demikian. Ya. Dan kalau boleh cari lagi kayu siwak tu, jenis kayu siwak yang datang daripada pokok arak. Bukan arak minum. Pokok tu kan. Bukan pokok arakun. Nama pokok tu. Maka itu lebih afdal. Pun begitu. Mawi dengan Anas dan Mawi. Nak bawa berus gigi berjalan-jalan tu boleh, tak ada masalah. Tapi jangan letak dekat poket atas sampai terbuka nampak berus gigi tu. Dah lah berus tu dah kembar kan Ustaz? Dengan kembang-kembang Tak nampak senonoh. pula nasi 2-3 biji kat situ. Jangan kasih basi nasi lemak bagi tadi. Itu dia jadi aib. Itu jadi aib. Maka simpan di poket. Saya kadang-kadang tegur juga kawan-kawan saya kan. Dia kata, Syekh, kami ikut sunnah, Syekh. Betul anak kata, saya kata betul, ikut sunnah. Tapi sunnah kan mempamerkan kayu sugi yang terkembang-kembang, ketiau-ketiau kan. Kemudian ada juga saki-baki makanan kat situ. Bahkan gigi dah wangi, kayu sugi pula berbau asyam-asyam. Maka itu bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah. Senang rupanya nak dapat pahala. Bos gigi boleh dapat pahala. Dapat pahala 70 solat. Tu masya-Allah. Okey, terima kasih banyak Ustaz Rozi. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Anas dan Mawi. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Kita dan terbaik untuk Zayan FM. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu.